Rasanya apa? Pahit. Pahit benar rasanya. Dan baunya sangat busuk. Adalah seperti tahi minyak. Tahi minyak tu sedap, tapi yang ini kotor. Tahi minyak yang kotor. Tahi minyak hitam tu. Siapa nak minumnya? Minyak selenda yang dah tak pakai lagi tu. Dia minta pada Cina tu. Komen saya kasih itu air, saya mau minum, siapa nak ada. Esok pergi. Bagi duit pun tak nak Cina. Angkatlah lu free kan. Lu angkatlah lu mau minum katanya. Dan mendidih dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas. Surah Ad-Dukhan juga ya. Hamim Ad-Dukhan, bacalah Hamim Ad-Dukhan ya. Hamim wal Qur'anil wal kitabil mubin. Wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin ya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Cari juzuk 26 ya, Ad-Dukhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan keburukan zakum itu di dalam hadis yang berikutnya. Tadi yang saya baca itu ayat Quran, yang ini hadisnya pula. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Bila Ibnu Abbas ni dia radhiyallahu anhuma. Bukan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Kalau hu seorang aja, ini huma dua-dua tu. Mudah-mudahan Allah redha kepada kedua mereka. Siapa? Abbas tu dan juga anaknya tu. Ibnu Abbas tu namanya Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan Allah redha dengan Abdullah dan redha juga dengan Abbas. Kerana kedua-duanya tu sahabat Nabi belaka ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayah, yaitu ayat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anqatratan minaz zaqumi qatarat fi darid dunya la afsadat ala ahlil ardi ma'ayishahum fa kaifa biman yakuna ta'amah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca firman Allah di dalam ayat suci ini. Apa dia ayatnya? Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu berkeadaan Islam. Ini dalam surah apa? Surah Ali Imran ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah ya. Dia bermula daripada ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Banyak orang dah hafal ayat ni ya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu berkeadaan Islam. Kalau belum Islam jangan mati. Itu dah semua Islam macam mana? Ya, bolehlah mati sekarang ni. Maksudnya selagi kamu tidak amalkan Islam dalam keseluruhan kehidupan kamu, jangan mati dulu. Artinya apa? Makan cara Islam, minum cara Islam, berpakaian cara Islam, akhlak cara Islam, bersin cara Islam, menguap cara Islam, nyanyi cara Islam, bersokan cara Islam. Everything must be Islamic. Baru kalau nak mati pun matilah. Nombor satu, akidah mesti akidah Islam, ibadah mesti ibadah Islam, lagi akhlak mesti akhlak Islam, lagi perjuangan mesti perjuangan Islam. Baru kalau nak mati pun matilah. Wala tamutun, jangan kamu mati dulu illa wa antum muslimun, sehinggalah kamu benar-benar Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah setitik air buah zakum itu menitik ke dalam dunia, setitik aja airnya, air buah zakum tu, setitik aja airnya ada dalam dunia ni, setitik ngap kita kena di sungai Kero ni maksudnya. Nescaya ia merosakkan penghidupan penduduk bumi. Satu bumi ni habis rosak kehidupan.
buah zakum dari neraka tu, kalau setitik aja jatuh ada dalam bumi ni, satu dunia ni tak boleh hidup selesa. Ya, di England tak boleh hidup, di Amerika tak boleh hidup, di Afrika tak boleh hidup. Tak ada selesa, dengan busuk baunya, dengan apa? Dengan panasnya, dengan pahitnya, semua akan terasa pahitnya tu. Walaupun tak minum, baunya pun dah tak boleh tahan. Itu baru setitik air zakum tu kalau mau jatuh kemari. Minta lah ya Allah, doa lah ya Allah, jatuhlah zakum ke bumi sungai keruh ni. Ada? Habis tak boleh. Nescaya ia merosakkan penghidupan penduduk bumi, maka betapa halnya orang yang buah zakum itu jadi makanannya. Air setitik aja luruh di bumi dunia ni, kita tak boleh senang hidup. Betapa kalau kita kena makan dia. Lalu ke makan? Siapa lalu angkat tangan? Itu dia ya. Baik, baca keterangannya. Demikianlah keadaan kampung yang pertama. Kampung yang pertama tadi kan dua tadi ya. Satu neraka, kampung kedua belum baca lagi. Berarti itu kampung nikmat belaka tu. Ini yang pertama tadi, iaitu neraka. Itu kampung yang pertama tadi. Minumnya apa? Air danur ataupun air timah yang mendidih. Makannya apa? Buah zakum. Ya. Manusia jadi apa? Jadi kayu api untuk membakar neraka yang dalam jahanam, jahim dan sebagainya itu ya. Itu dia. Kalau dalam neraka itu berkeadaan macam itu, agak-agak siapa lalu nohornya? Siapa lalu nohor neraka? Ya. Baik, itu kampung yang pertama. Yang kedua, kampung yang kedua lah ya. Kampung yang kedua pula yang disediakan oleh Tuhan yang Maha Pemurah bagi kediaman hamba-hambanya yang soleh, menikmati segala kesenangan dan kelazatan, ialah kampung yang dinamakan jannah ataupun syurga. Ya, nak masuk syurga syaratnya tak ada banyak, dua je syaratnya. Ya, beriman dan beramal soleh. Dua je. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah ya. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga, kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Ayat lain Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, lagi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai ya. Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu nama syurga ni pun ada 8 syurga esok. Hendak yang mana? Ada 8 syurga menunggu kita esok. Ya. Yang pertama namanya syurga Firdaus. Syurga Firdaus. Nanti jap. Tengok sini, ada saya catat sini. Ya, nanti jap. Yang kedua namanya syurga Darussalam. Darussalam. Yang ketiga nama syurganya Jannatun Naim. Yang keempat nama syurganya Jannatun Adnin. Yang kelima nama syurganya Darussalam. Udah belum? Udah. Darul Khuld. Darul Khuld. Yang berapa pula? Yang ke 6. Yang ke-6 namanya Darul Jalal. Yang ke-7 namanya Darul Qarar. Darul Qarar.
Yang ke-8 namanya Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Bukan ma'wa ya, Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Itu nama-nama apa? Nama-nama syurga yang dinantikan oleh Allah. Untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu namanya. Nak yang mana? Tadi neraka saya tanya nak yang mana? Mana? Tak ada. Syurga nak yang mana? Nak yang mana? Udah. Nak yang mana, Din? Nak yang mana, Din? Mana-mana? Mana boleh mana-mana? Tak semua lah, ya Allah. Syurga tu kita nak semua, neraka nak semua tak? Tak nak satu pun tak nak. Kerana dia tu nikmatnya tidak terhingga hebatnya, tidak terhingga lazatnya ya. Itu nama-nama syurga. 8 syurga dijanjikan oleh Allah Taala. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadza allazi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Dalam syurga tu bila diberi buah-buahan, apa kata kita? Ini serupa buah-buahan yang mana yang kami lihat di dunia dulu. Di syurga tu buah-buahannya. Ya? Ada buah durian, ada buah macang, ada buah manggis, ada buah apa? Ada buah dukung, ada buah jerin, ada buah petai. Serupa macam dunia dulu. Cuma namanya serupa. Tapi hakikatnya tak serupa tau. Duriannya bukan macam durian Musang King, lagi lebih hebat daripada Musang King tau. Tak ada bonyo-bonyo, tak ada mangkuk-mangkuk, tak ada berulat-berulat. Itu duriannya. Tak ada makan kembung perut, tak ada. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Itu buah-buahan di syurga ya. Buah apple lah, buah anggur lah, buah delima lah. Duduklah kita di syurga bersama-sama dengan isteri-isteri kita dan bidadari-bidadari yang melambai-lambai. Ndak kita ndak ni. Aku tak ndak ya. Jadi kalau nak masuk syurga mesti beriman dan beramal soleh. 2 aja syaratnya, bukan banyak benar. Senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Apa susahnya? 2 aja, beriman dan beramal soleh. Senang ke susah? Senang. Apa yang senang? Nyebutnya, buatnya belum tahu ya. Itu dia ya. Baik. Iaitu kampung yang boleh didapati padanya segala perkara yang diingini oleh nafsu dan yang sedap dipandang oleh mata. Ya. Apa yang nafsu hendak semua dapat. Ya, burung tengah terbang tu. Burung tengah terbang, kita teringin, aku dapat makan burung tu kan bagus. Terus jatuh burung tu. Jatuh burung tu. Siap masak, panggang dah tu. Kentucky Fried Chicken punya panggang, bukan McDonald ya. Kentucky Fried Chicken punya panggang. Dibubur dalam pinggan-pinggan dari emas, dibawa oleh Wildan. Tahu Wildan? Apa tu Wildan? Pelayan-pelayan yang cantik jelita. Lelaki ni, pelayan ni lelaki ya. Cantik jelita. Dia pun bawa dalam pinggan emas tu. Dia pun suara berkata, sila makan Khairi, kata dia. Khairi pun makan, ngap. Lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap, lagi makan lagi sedap. Ndak ke tak ndak Khairi? Ndak sembah, nganggur. Itu makanan di syurga. Ya. Selera orang di syurga tu 100 kali lebih kuat daripada selera di dunia ni tahu. Itu dah. Seleranya, appetite dia tu. 100 kali lebih kuat daripada selera sekuat-kuat orang makan di dunia ni. Itu syurga ya. Mana kita lagi? Cari dalam surah 71, surah Az-Zukhruf nama surahnya. Juga kampung yang ada padanya perkara-perkara yang tak pernah dipandang oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah dilintas di hati mereka, di hati manusia. Ya, a'dat tuli ibadi, aku sediakan untuk hamba-hamba aku, kata Allah,
Ini hadis kursi ya. A'dadtu li ibadi ma la ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata. Keindahan syurga, kecantikan dia ya, pemandangannya, bidadarinya tak pernah terlihat oleh mata kita. Isteri-isteri kita di syurga besok punyalah cantik. Macam siapa? Isteri kita esok cantiknya macam siapa? Macam siapa? Orang belakang tu esok cantiknya. Tapi syarat masuk syurga lah. Macam siapa? Macam Siti Nurhaliza. Bukan. Widak ni. Macam Siti Zulaikha, secantik Siti Zulaikha. Bukan rupa Siti Zulaikha, secantik. Rupa dia lah. Timah apa timah lah, munah apa munah lah, endun apa endun lah, enap apa enap lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Ya. Lebih cantik daripada bidadari. Bidadari di dunia ni cantik juga, kalau marah dia memang menyolang mata dia menengok saya kan. Cantik juga, tapi bidadari syurga tu bukan macam bidadari dunia. Ya, bidadari dunia ni cantik, bukan tak cantik ya, tapi bangkit dari tidur gisai mata ada apa? Ada apa? Ada tahi mata. Korek hidung ada apa? Ada tahi hidung. Korek telinga ada apa? Ada tahi telinga. Nyerongin nampak apa? Nampak tahi gigi dalam perut ada apa? Tung tahi bawa ke sana kemari. Itu bidadari dunia. Tapi di syurga so tak ada yang kotor-kotor, tak ada yang luat-luat, tak ada yang busuk-busuk. Ya. Tak ada tahi, tak ada kencing, apa pun tak. Lepas makan kenyang macam mana pun, tak ada pula nak berak hidup. Ya, barang makan tu jadi apa? Jadi peluh dan angin yang lebih wangi daripada kasturi. Lepas makan tu ngap makan royan ke, makan petai ke. Petai pun bukan pahit macam sekarang ni. Jerin bukan busuk macam sekarang ni. Jerin punya lemak manisnya ya. Jerin syurga lah, bukan jerin dunia ni. Jerin dunia ni kalau lepas makan jerin dunia begitu minum air apa rasanya? Payah air tu. Di syurga tu minum sedap benar minumnya ya. Lepas makan tu kenyang tu, tak ada pula ngantuk nak tidur tidak. Tak ada. Elok aja, cergas saja. Berpeluh. Bila peluh tu semua orang berebut-rebut nak peluh tu. Pasal baunya wangi seperti apa? Seperti kasturi. Kasturi itu jenis wangian yang paling wangi di syurga. Dia panggil kasturi dalam bahasa Melayunya. Bahasa Arabnya miskun. Min sin kap, miskun itu dia. Begitu juga kadang-kadang keluar angin. Lepas makan tu dah kenyang tu. Bila pot tu berebut orang menciumnya. Nak mencari mana dia bau sedapnya wangi. Lebih wangi daripada apa bau? Kasturi. Ya. Itu di syurga. Dalam dunia cuba try keluar angin mana bunyi. Cium baunya mana bunyi? Mana rasa? Ya. Pensan orang dekat dia tu. Hendaknya baru lepas makan apa? Ubi kayu rebus. Lepas makan ubi kayu rebus, itu colik dengan telur rebus juga, betul? Itu pot, betul? Ya, bangor baunya. Itu dia syurga ya. Itu tak pernah terlihat oleh mata keindahan syurga tu, dan tak pernah terdengar oleh telinga. Telinga pun tak pernah dengar merdunya. Daun-daun yang bergeseran tu mengeluarkan bunyi yang sangat merdu. Lebih merdu daripada tiupan saksofon. Siapa? Ahmad Nawab tak betul. Tiupan saksofon apa? Kasim Selamat. Tak pernah tengok ke? Bila Kasim Selamat niup saksofon, nonggin Tengku Zaleha. Tak kena tengok ni, berdoa tak tengok. Begitulah hebatnya. Lebih hebat daripada gesekan biola. Siapa? Hamzah Dolmat. Begitulah merdunya. Dia tiap-tiap pokok tu tahu, ada serunai. Pada pokok-pokok tu ada serunai. Serunai tu bila dia berbunyi? Bila ditiup di angin. Serunai tu pun berbunyi dengan suara yang bunyiannya sangat merdu. Boleh baca tu dalam kitab-kitab boleh baca lah. Di antaranya Sairus Salikin boleh baca. Kitab namanya Sairus Salikin. Bab syurga ya. Kemudian pendeknya segala kesenangan, kesukaan,
dan kelazatan yang disediakan Tuhan untuk hamba-hambanya yang soleh, menerimanya di kampung yang tersebut. Ndak akan sedap, ndak akan lazat, ndak akan sempurna, ndak akan merdu, ndak akan wangi. Di kampung inilah. Tak ada yang kotor-kotor, tak ada yang busuk-busuk, tak ada yang pedih-pedih, tak ada yang susah-susah. Tak ada yang apa namanya yang kita tak suka. Semuanya kita berkenan belaka. Iaitu di syurga. Yang busuk-busuk langsung tak ada. Kita ni esok bukan jadi tua, tak ada. Lagi sehari lagi muda, lagi sehari lagi muda. Kita maintain kemudaan kita, tahu? Orang lelaki umurnya berapa? Umurnya berapa? 33 tahun. Tahun depan berapa umurnya? 33 tahun. Tahun depan lagi 33 tahun. Lagi setahun lagi 33 tahun. Sentiasa 33 tahun. Demi belakang tu berapa umurnya? 17, 18, habis-habis 19. Belasan tahun dah. Tahun depan berapa itu? Tahun lagi satu berapa itu? Yang bestnya demi tu sentiasa bikir. Tahu apa benda bikir? Ya Allah, tak tahu idak lah mana buat tak nak makan kan. Sentiasa bikir, tahu? Every time virgin, all the time virgin, every minute, every second, they are all virgins. Cakap orang putih senang, cakap Melayu payah sikit. Itu dia. Ya. Mereka itu pula tak pernah disentuh oleh mana-mana manusia dan mana-mana jin. Itu bidadari-bidadarinya. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Kata Allah ya. Dan mereka itu tak pernah disentuh oleh mana-mana manusia dan juga mana-mana jin. Itu bidadari-bidadari syurga tu masuk. Pendeknya segala kesenangan, kesukaan dan kelazatan yang disediakan Tuhan untuk hamba-hambanya yang soleh, menerimanya di kampung yang tersebut tidak dapat diberikan dengan tepatnya oleh sesiapa pun. Tak boleh, we cannot describe. Tak boleh nak diceritakan macam mana lazatnya kehidupan di syurga, macam mana indahnya kehidupan di syurga, macam mana seronoknya kehidupan di syurga, macam mana bahagianya kehidupan di syurga. Tak dapat nak diceritakan. Patah lidah kita menceritakannya. Tengok dalam surah Sejadah. Mana dia surah apa entah? Surah Sejadah ayat 17. Saya nak tengok ini dah hilang pula gambar ni kan. Surah Sejadah nanti tengok sini apa? Ayat 17. Tapi yang mana satu entah. Surah Sejadah ayat 17 nanti jap. Surah Sejadah. Surah Sejadah. Surah Sejadah. Okey. Cari surah Sejadah. Ayat yang ke-17, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu ayatnya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya apa? Ini tentang apa? Keadaannya. Nanti kita tengok maknanya. Ayat 17. Bukan ini. Mana dia? Dah tak jumpa dah tak lah. Ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini surah Al-Ahzab. Patutlah surah Al-Ahzab. Kita tahu surah apa? Sejadah.
Surah Sajadah. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Kita tak tahu, we cannot describe, tak tahu nak menceritakan macam mana nikmat-nikmat syurga yang dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala di syurga nanti. Itu di antaranya ya. Adapun nas-nas, keterangan-keterangan yang menyatakan nikmat syurga dengan menyebut makanan yang lazat, minuman yang sedap, buah-buahan yang nyaman, hamparan yang berseri, perbuatan yang indah, lagi pelayan dan bidadari yang cantik jelita dan beradab sopan, maka semuanya itu hanya memberi gambaran sekadar yang boleh dipahami oleh manusia. Setakat kita faham je pelayannya baik-baik, bidadari yang cantik-cantik, itu aja kita tahu. Macam mana hakikat kecantikannya tu kita tak tahu. Dia sekadar yang dipaham oleh manusia mengikut apa yang ada di dalam masyarakatnya, untuk menggalakkan mereka bergiat mengesahkan akidah kepercayaan, supaya kita dapat akidah yang sebenarnya. Bila kita beriman, diterima iman kita, dapatlah syurga yang dijanjikan tu. Dan membanyakkan amal ibadat, supaya kita banyak beramal. Membanyakkan amal ibadat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nas-nas yang menyatakan nikmah. Nikmah tu bukan nikmat dia, nikmah. Nikmah tu artinya azab. Nun qaf min ta barbuta, nikmah. Nikmah, azab, siksa. Bukan nikmat je, nikmat tu apa? Kebaikan ya. Ini nikmah. Azab, siksa yang menyebut perkara-perkara yang berlawanan dengan nikmat syurga, hanya untuk mencegah manusia daripada merosakkan fitrah kemanusiaan. Dengan menjerumuskan diri ke dalam lautan kufur dan kedurhakaan. Cerita neraka itu untuk mengelakkan kita, supaya kita takut. Bila kita takut, tak ada lagi kita melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita masuk dalam neraka. Syurga tu begitu juga, hebat, lazat, sempurna, supaya terdorong kita untuk melakukan kebaikan, supaya melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Maka sebaliknya, kenyataan dan gambaran itu ada perkara-perkara yang barang-barang yang sebenar, yang akan dapat dipastikan oleh tiap-tiap seorang apabila ia menerimanya kelak. Bila nak tahu? Sudah dapat baru tahu. Sudah kena seksa baru tahu hebatnya siksaan neraka. Sudah dapat masuk syurga baru tahu macam mana nikmatnya. Sudah kita merasa baru boleh tahu hakikatnya, sebenarnya. Sekarang ni hak boleh cerita aje dah, supaya terdorong kita untuk sama ada mendapatkan syurga atau mengelakkan diri daripada neraka. Ahli syurga selain daripada bergembira dengan nikmat kebendaan dan jasmani, mereka bahagia pula dengan nikmat kejiwaan dan rohani. Jadi maknanya badan pun selesa, badan pun seronok, rohani pun gembira. Itu syurga ya. Dua-dua rohani dan jasmani gembira belaka keduanya. Tentang ini Tuhan menyatakan pada awal ayat 26 surah Yunus bahawa orang-orang yang berusaha memperbaiki bawaan hidupnya hingga menjadi amal-amal soleh yang diterima Tuhan dikurniakan balasan yang terbaik, iaitu syurga lah. Balasan yang terbaik itu syurga, serta satu tambahan yang tidak ternilai, iaitu dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling hebat di syurga. Apa dia? Melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri. Kerana kepada Tuhan mereka dapat menelik, bukan melihat saja, menelik. Artinya tengok betul-betul. Nazirah, bukan saja ra'aita, kan? Dapat melihat, menelik dia betul-betul ya. Itu dalam surah Al-Qiyamah. Elok dia baca, tidak lepas subuh tu baca surah Al-Qiyamah tu.
Daripada akhir ayat 72 surah At-Taubah, Tuhan menyatakan bahawa keredaan yang didapati dari Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun sedikit adalah lebih besar dari segala nikmat yang lainnya. Paling hebat nikmatnya lah redha Allah Taala. Bila kita dapat redha Allah Taala, itu maknanya dapat nikmat yang lebih besar, paling besar itu ya. Serta menyatakan bahawa keredaan yang tersebut ialah kejayaan yang besar. Kalau Allah redha, itulah kejayaan dia yang paling besar ya. Zalikal fawzul azim, kata Allah. Itulah dia kejayaan yang paling besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula menerangkan nikmat kebahagiaan yang tidak ada taranya itu dengan hadis-hadis yang berikut. Ngapa panjang dulu? Udahlah tu ya. Sekarang kalau lalu nunggu sampai pukul 12, bolehlah kita baca hadis ni ya. Kalau kita baca hadis ni langsung tak pergi orang kedua lagi kan ni. Cuma udah nengok Jafir dia katanya. Kampus apa nak sejuk nasi kan ni ya. Baik, udahlah tu sekian dulu ya tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah kita akan sambung lagi tentang nikmat-nikmatnya, nikmat kebahagiaan yang tidak ada taranya itu dengan hadis-hadis yang berikut. Banyak hadis. Apa? Hadis 123, 124, ada dua lagi aja hadisnya ya. Insya-Allah, tapi panjang-panjang. Ya. Wallahu alam. Ada masalah? Silakan.